Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk diskriminasi wanita dan pekerjaan. Jadi nama saya adalah Dr. Sharifah Izzat binti Wan Putih daripada Fakulti Perubatan UKM. Kita akan menerangkan tentang beberapa latar belakang termasuk wanita, peranan dan tanggungjawab, peranan wanita dalam pelbagai sektor termasuk tempat kerja, isu wanita di tempat kerja, pelarasan undang-undang dan masa hadapan wanita dan pekerjaan, dan juga akhirnya kesimpulan. Jika lihat daripada perbandingan negeri dan juga kategori pendapatan 2018, dilihat bahawa terdapat perbezaan pendapatan mengikut negeri. Dan ada negeri mempunyai pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan beberapa negeri mempunyai pendapatan lebih rendah. Jadi pembangunan negara dan juga negeri-negeri ini juga adalah tidak serta secara umumnya. Jadi ini dapatan daripada 2019 daripada Department of Statistics Malaysia, dan of course negara-negara kaya termasuk negeri Selangor dan juga wilayah Persekutuan, terdapat berbagai faktor yang berbeza yang menentukan pembangunan di tiap-tiap negeri ini, dan kali negeri-negeri yang mungkin di dalam kategori yang lebih rendah pendapatan ni adalah Kelantan, Perak, Sabah, Sarawak dan juga Perlis. Dan peningkatan hasil negara ini daripada tahun 1970 hingga 2015 terdapat peningkatan secara umumnya untuk semua golongan masyarakat. Tapi jika kita bandingkan daripada pendapatan keluarga T20, B40 dan juga M40, tentulah kita lihat peningkatan pendapatan ini adalah paling ketara di kalangan mereka dari household T20 dan juga diikuti oleh M40 dan akhirnya ialah B40. Ini sangat berkait tentang perancangan dan juga implementasi pembangunan household dan juga golongan-golongan yang berbeza pendapatan. Dan kita mempunyai isu yang lebih ketara di kalangan isu B40, terutamanya mereka yang terdiri daripada wanita dan juga warga emas. Apakah peranan wanita dan juga tanggungjawab? Kalau dilihat daripada perbandingan bangsa dan juga pendapatan bulanan tahun 2013-2014, sudah ada wujud ketidaksamaan pendapatan di Malaysia sejak daripada tahun 1990-an lagi. Jadi, kalau lihat daripada koefisien kesesamaan atau Gini koefisien antara nilai kosong paling bagus dan 1 yang paling tidak sama, kita melihat bahawa penurunan nilai ini menunjukkan keadaan sudah bertambah baik. Malangnya kita baru menghadapi COVID tahun 2019, hujung 2019, 2020 dan juga sekarang. Jadi apakah kesannya kepada ketidaksamaan ini pada penduduk Malaysia secara umum? Dan dilihat daripada statistik menunjukkan bahawa bangsa China mempunyai pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan bangsa-bangsa lain. Apakah peranan wanita? Peranan wanita secara umumnya adalah sangat luas. Dia bukan saja sebagai seorang anak, dia boleh menjadi seorang ibu, at the same time juga dia seorang isteri, dia juga ialah rakan pada satu household which is suami atau partner mereka. Dan selain daripada kerja-kerja di rumah, mereka juga mempunyai tugas jika mereka bekerja di pejabat masing-masing. Ini boleh menimbulkan konflik di tempat kerja. Jadi apakah yang patut diutamakan oleh wanita? Dan bagaimana pula pemahaman oleh majikan jika mereka bekerja di Malaysia? Satu pendapat daripada Puan Fahmida Khatun yang mengatakan bahawa women need to be strong, willpower to move forward in the career. Jadi jika mereka hendak memainkan watak dalam peranan sebagai ketua, leading role, perjalanan ini selalu tidak begitu smooth atau tidak begitu lancar. Jadi kita lihat di sini jika bayi perempuan itu lahir, dia mempunyai beberapa prospek yang akan berlaku pada diri dia dan mempunyai beberapa peranan yang akhirnya boleh menimbulkan konflik pada diri. Jadi dilihat statistik bagaimanakah peranan wanita, mereka selalu lebih dilihat sebagai seorang ibu ataupun homemaker dan juga menjadi isteri yang baik. Jadi ini ialah contoh daripada 2017 menyatakan bahawa the role of women secara umumnya dalam society is to be good mothers dan juga wives. Jadi ini dilihat bagaimanakah mereka, sejauh manakah negeri-negeri ini bersetuju dengan pendapat di atas, diikuti yang tertinggi sekali ialah Indonesia yang agree, diikuti oleh Rusia, India dan sebagainya lah menurut kronologi ataupun turutan-turutan yang diberikan di atas. Jadi
termasuk daripada Presiden Turki sendiri mengatakan bahawa role kepada wanita ini adalah secara umumnya lebih kepada menjadi ibu dan juga isteri yang baik. Bagaimana pula dunia atau global melihat kepada peranan wanita? Jika dilihat daripada peranan wanita dibandingkan jika menjadi isteri atau ibu yang baik, berbeza dengan jika mereka memegang jawatan di syarikat ataupun di kerajaan. Jadi konsep wanita untuk bekerja ini masih sangat terikat kepada budaya, kepercayaan, agama, keluarga dan juga komuniti itu. Kita dapat lihat antara beberapa perbezaan itu yang dilakukan oleh bagaimana seorang wanita itu dilihat di negara-negara barat dan juga di negara-negara yang berbeza-beza di Europe dan sebagainya. Jadi kalau dilihat di sini, the role of women in society is to become good mothers dan juga wives. Ini ialah paling tinggi di Rusia. Dan jika yang ada yang menyatakan things work better if more women held position with responsibilities in government ataupun companies. Dan ini antaranya yang paling tinggi adalah seperti di India dan juga di South Africa and so on. Kalau dilihat daripada sektor wanita dalam pekerjaan, ini ialah antara rajah-rajah yang telah dipaparkan dan kalau kita bermula daripada rajah di sebelah sini yang mendahului labor workforce participation ialah negara seperti Vietnam dan juga China dan diikuti oleh Thailand, US dan juga Indonesia dan juga Malaysia. Dilihat bahawa ini daripada The Economist, ILO, International Labour Office, bahawa peranan wanita daripada 1990-an telah meningkat dari segi partisipasi wanita di dalam grup kerja. Dan kalau dilihat dari segi gender, perbandingan itu lebih ketara lagi bahawa dari segi predominant adalah dikuasai oleh lelaki dan juga hampir separuh barulah wanita. Dan kita lihat peningkatan ini berlaku pada 2010 dan juga hingga 2017 ada peningkatan sebanyak 53% pada 2017. Jadi terdapat beberapa isu wanita di tempat pekerjaan, di sektor pekerjaan. Secara umumnya dinyatakan bahawa wanita lebih berkemungkinan untuk tidak bekerja berbanding dengan lelaki dan ini adalah sangat ketara di negara-negara di Afrika Utara dan juga negara-negara Arab di mana hampir 44% melihat walaupun ada peningkatan pendidikan di kalangan wanita muda, hampir 44% adalah berkemungkinan tidak bekerja. Ini seolah-olah mendorong kepada bukan sahaja faktor pendidikan yang memainkan peranan, malahan ada faktor lain juga memainkan peranan sama ada wanita itu bekerja atau tidak. Jadi dari segi unemployment atau tidak bekerja, dilihat bahawa wanita ada lebih kemungkinan untuk tidak bekerja berbanding dengan lelaki secara umum globally. Dari segi breakdown gender dan juga segi global dan juga dari segi youth. Dari segi remaja, terdapat perbezaan antara wanita dan juga lelaki. Kerana secara umumnya wanita mempunyai kemungkinan untuk tidak bekerja yang lebih tinggi. Dari segi survey kesamaan gender atau gender equality 95 negara dunia, di mana negara-negara merah seperti ini menunjukkan ketidaksamaan yang tinggi. Jadi nilai ini adalah sangat tinggi di negara Eropah Barat, di Afrika Utara, sampai ada yang menyatakan statement bahawa kita perlu hampir lebih kurang 170 tahun barulah kesesamaan itu gender atau gender equality itu akan lebih sama di antara lelaki dan wanita. Jadi kalau dilihat terdapat berbagai-bagai negara dengan cara mereka menangani masalah isu wanita bekerja ini. Dari statistik Jabatan Perangkaan Negara Malaysia 2019 bahawa terdapat jurang ketidaksamaan jantina ini 2018 ialah sebanyak 0.7. Dan ini melihat kepada 4 domain utama iaitu ekonomi, pendidikan, kesihatan atau kelangsungan hidup, politik. Dan dilihat bahawa nilai ini adalah paling tinggi di kalangan pendidikan iaitu pencapaian yang terbaik, tetapi paling rendah di kalangan politik menunjukkan bahawa tidak ramai wanita yang mencuburi bidang politik di atas. Sedangkan di kalangan pendidikan kita lihat bahawa penglibatan wanita adalah sangat baik. Dari segi jurang pencapaian gaji pekerja pula, antara wanita dilihat wanita dan lelaki bahawa secara umum gaji adalah sangat bergantung kepada pendidikan. Secara umum dinyatakan bahawa lebih tinggi pendidikan gaji akan menjadi lebih baik dan
juga secara rata-rata lelaki patutnya mencapai gaji bulanan lebih tinggi daripada wanita. Ini ialah statistik yang menunjukkan daripada median atau nilai tengah monthly salary juga gaji daripada majikan Malaysia tahun 2018 di antara juga lelaki dan juga wanita. Jadi secara umum mereka mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, selalunya gaji mempunyai gaji yang akan lebih tinggi juga. Jadi, tetapi malangnya dari segi literasi ataupun pendidikan dan sama ada wanita itu boleh membaca, menulis dan sebagainya, terdapat jurang di antara pencapaian lelaki dan juga wanita, di mana lelaki mempunyai literacy rate yang lebih baik berbanding dengan wanita secara global. Mungkin ini kurang dilihat di Malaysia. Jadi pekerja yang bertaraf majikan atau sebagai manager, mereka mempunyai kedudukan sebagai ketua secara umumnya mempunyai gaji lebih tinggi. Tapi di kebanyakan sektor-sektor pekerjaan, peranan sebagai ketua ini diulungi atau dimiliki oleh kaum lelaki. Jadi lelaki memiliki posisi yang lebih tinggi, tapi akhirnya mereka akan mempunyai gaji harian atau gaji bulanan yang lebih tinggi berbanding dengan wanita. Kalau dilihat dari segi jurang gaji antara gender ini adalah sangat berkait. Antara yang tertinggi ialah berkaitan dengan craft dan juga berkaitan dengan craft tangan dan sebagainya, iaitu hampir 35%. Jadi ini kalau dilihat dari segi peranan mereka, sama ada mereka menjadi ketua atau manager atau dari segi golongan profesional, technician, clerical work dan juga sales, dari segi forestry atau pertanian, craft dan juga machine dan juga ini ialah elementary occupation atau pekerjaan-pekerjaan yang basic. Dilihat bahawa terdapat perbezaan antara secara umumnya lelaki dan juga wanita, dan di mana lelaki diwarnai dengan warna biru dan wanita ialah yang warna merah. Ini ialah dari segi gaji. Contohnya sebagai seorang manager, mereka akan mempunyai, lelaki akan mempunyai gaji lebih tinggi, median sebanyak 7,000 sebulan, manakala wanita oleh kerana bilangan dan posisi yang mereka pegang adalah lebih rendah, selalunya hanya mempunyai gaji setinggi lebih kurang 5,700 sebulan. Dan kalau lihat dari segi empowerment atau pemerkasaan wanita di Malaysia, wanita yang menyertai tenaga buruh adalah lebih kurang 55% berbanding dengan lelaki, which is almost 30% higher, 4%. Dan juga gaji yang lebih rendah, wanita lebih kurang dalam 35,000 berbanding dengan lelaki 38,000. Dan lelaki lebih banyak memegang jawatan sebagai ketua berbanding dengan wanita. Dan bilangan terlibat dalam bidang teknikal dan profesional juga adalah beza, di mana lelaki mendahului wanita. Ini kalau breakdown dari segi labour force participation rate, kadar penglibatan di mana lelaki adalah lebih tinggi dan pendapatan juga yang lebih tinggi, dan mereka juga yang paling ramai memegang pos sebagai senior officers dan juga manager. Jadi kalau dilihat dari segi wanita, bukan saja mereka bekerja yang berbayar, kita juga ada terminologi sebagai unpaid work ataupun kerja tidak dibayar. Ini terutama jika mereka bekerja di rumah, menguruskan dapur atau menguruskan keluarga atau mencuci di rumah dan sebagainya. Ini dikira sebagai unpaid work, di mana kerja ini dikonsider sebagai kerja yang tidak berbayar, di mana wanita bekerja lebih jam, 47 minit lebih lama berbanding dengan lelaki. Dan juga ini menyebabkan mereka juga lebih kerap menghadapi buli, bukan saja di tempat kerja tetapi juga buli di dalam kalangan unpaid work ini. Kalau dilihat dari segi workplace bullying di antara lelaki dan juga wanita, ada yang menyatakan kalau di kalangan lelaki ada kata very often, somewhat often, kerap and so on. Tetapi cara kita respon juga adalah berbeza. Jadi bagaimana kita atau pekerja wanita respon kepada office bully, salah satu ialah konfrontasi. Juga ada yang menyatakan kepada bos mereka, tapi ada yang menyatakan bahawa mereka agak takut untuk bertindak balas kerana menyebabkan repercussion ataupun tidak balas daripada majikan ataupun rakan-rakan. Jadi ini membawa kepada isu lain, iaitu isu keganasan seksual di tempat kerja, di mana terhadap wanita ini masih berleluasa
Walaupun secara umum isu keganasan seksual ini boleh berlaku terhadap both lelaki dan juga wanita. Jadi kalau dilihat dari segi violence against women, sebanyak 114 negara tidak mempunyai apa-apa provisi perundangan terhadap keganasan seksual di kalangan wanita di tempat kerja. Dan 55% wanita di Eropah pernah mengalami keganasan seksual sekurang-kurangnya sekali sejak mereka berumur 15 tahun. Dan daripada sini dilihat bahawa 32% mengalaminya di tempat kerja. So ini merupakan statistik yang agak tinggi. Dan keganasan ini berterusan di mana Malaysia berbanding dengan global adalah ketinggalan dari segi aspek undang-undang, ketinggalan dari segi latihan, sokongan majikan dan sebagainya. Malahan di Malaysia terdapat kajian-kajian yang menunjukkan bahawa ramai yang tidak melaporkan sexual harassment di tempat kerja kerana terdapat berbagai faktor. Jadi kalau dilihat di sini perbandingan antara Malaysia dan juga global average, so di sini ialah global average di mana jingga atau warna oranye ini, di mana workplace policies on bullying, sexual harassment di global mempunyai lebih kurang 53%. Dan kalau di Malaysia hanyalah 17%, jadi hampir 2,5 kali ganda. Dan kalau dari segi workplace mempunyai latihan untuk menyelesaikan masalah bully ataupun sexual harassment ini, global mempunyai 22%. Sementara Malaysia banyak ketinggalan, hanya 7%. Di mana satu lagi ialah workplace approach untuk melawan bully ataupun sexual harassment, sama ada bagus atau sangat bagus, excellent. Global mempunyai average lebih kurang 31%, tetapi di Malaysia hanyalah 13%, dan ini ialah 2018 dan sejak 2018 ini kita belum ada data yang terkini, dan setelah COVID saya rasa ini merupakan satu statistik yang perlu dilakukan kembali. Jadi kalau dilihat dari segi statistik sexual harassment daripada 2013 kepada 2017, walaupun nilai ini sebenarnya tidak begitu tinggi, kita kena ingat kebanyakan kes yang dilaporkan adalah kes-kes yang sudah berat, antara kes-kes yang tidak begitu berat atau kes-kes dianggap sebagai remeh, tidak dilaporkan atau tidak diambil berat oleh majikan dan tidak menjadi statistik. Jadi apakah pelarasan undang-undang yang telah berlaku? Jadi dari segi perendangan sektor pekerjaan dan juga wanita, hanya 57 negara mempunyai undang-undang terhadap diskriminasi wanita semasa pengambilan kerja. Dan antara di 18 negara, suami dianggap boleh menghalang isteri daripada pergi bekerja. Jadi untuk mengurangkan ketidaksamaan jantina ini, perlu ada lebih ramai wanita dalam kerajaan yang memegang jawatan-jawatan yang baik, supaya memastikan bukan saja dari segi pendidikan, tapi dari segi peluang untuk bekerja, dan ini perlu melibatkan bukan saja wanita dewasa, tapi juga gadis-gadis yang sedang remaja dan juga gadis bawah umur. Untuk mengurangkan antara langkah untuk mengurangkan ketidaksamaan jantina ini termasuk penjagaan anak-anak yang dengan harga yang rendah atau yang boleh cuma, supaya ibu boleh keluar mencari pekerjaan atau untuk membantu keluarga, dan juga dari segi aspek keselamatan ke ibu ketika mereka salin, dan juga mesti mempunyai negara ataupun majikan perlu mempunyai menekankan tentang aspek kesihatan produktif. Ini termasuk jika wanita itu hendak mengandung dan juga waktu ketika bersalin. Jadi ini ialah dalam ilustrasi hanya 67 negeri yang mempunyai negara yang mempunyai undang-undang terhadap diskriminasi gender ke mengambil orang wanita itu bekerja. Jadi ini sangat penting supaya wanita itu tidak didiskriminasi atau tidak diperkotak-katikkan sewaktu penempatan tempat kerja. Ini adalah berdasarkan survei yang dilakukan daripada 173 negara. So ini ialah daripada Progress of the World Women UN Report. So apakah lagi isu-isu berkaitan tentang undang-undang di mana undang-undang gadis contohnya di Malaysia, di mana negara Malaysia ialah antara negara-negara yang mempunyai statistik child marriage yang mungkin agak tinggi. Perbezaan di negara-negara seperti Malaysia ialah kerana satu dari segi agama dan juga dari segi adat kita membenarkan perkahwinan muda. Apakah isunya di sini? Jadi walaupun statistik pernikahan kanak-kanak kita lihat menurun di Malaysia secara umum, dilihat di sini,
tetapi masih ada berlaku kerana dia sangat berkait tentang undang-undang negara, undang-undang yang berkaitan tentang agama dan juga budaya adat Malaysia. Jadi contohnya undang-undang Islam membenarkan jika seorang remaja, wanita atau gadis berumur 16 tahun, sedangkan kalau dari segi sivil dia ialah dikira sebagai 18 tahun ke atas. Juga adat juga membenarkan daripada umur 16 tahun. So ini ialah daripada beberapa keratan yang berkaitan tentang Islamic law, civil law dan juga customary law yang boleh berlaku di Malaysia. So kesan perkahwinan muda di kalangan wanita yang boleh kita cerita sedikitlah di dalam rancangan ini ialah pada bilangan wanita di sektor pekerjaan tahun 2019 sebanyak atau seramai 15.7 juta wanita bekerja. Jadi jika mereka berkahwin awal, barangkalian mereka untuk bekerja adalah rendah, terutama jika mereka telah berkahwin dan juga mereka mempunyai anak. Kerana mereka perlu menguruskan anak dan sebagainya, peluang ataupun kemungkinan mereka untuk bekerja adalah lebih rendah. Bila mereka telah berkahwin, contohnya berkahwin muda, mereka juga mempunyai kurang peluang untuk membuat keputusan dan juga keputusan diri dan juga keputusan untuk keluarga. Mereka juga kurang peluang untuk menghabiskan pelajaran sekundar mereka, sekolah menengah, dan juga kurang peluang untuk menerima gaji di masa gaji earning sebanyak 9%. So ini ialah opportunity ataupun peluang-peluang yang akan berkurang jika seorang wanita atau gadis itu berkahwin muda, terutama lagi jika mereka mempunyai anak pada umur yang muda. Jadi dari segi pandangan ketidaksamaan wanita 2018 antara global dan juga Malaysia, dilihat bahawa jurang jantina dalam pekerjaan telah menurun daripada 1982 hingga 2017 dari 40.8 menurun kepada 25.4%. Jadi ini berdasarkan kepada juga langkah-langkah juga governance yang baik daripada kerajaan. Dalam rancangan Malaysia yang 11 pada 2016-2020, penglibatan wanita di negara dijangka naik ke 57% pada akhir 2020 dan di mana jurang purata antara jantina global atau global gender gap ialah sebanyak 31.4. Jadi kalau kita lihat kita telah menurunkan jurang gender ini dari segi sektor pekerjaan ni kalau di Malaysia. Jadi 3 senarai utama yang boleh dianggap penyebab kenapa masalah tidaksamaan gender ini termasuklah seperti kita nyatakan tadi, gangguan seksual atau sexual harassment dan juga keganasan seksual dan juga keganasan fizikal maupun cara wanita diperlihatkan di media. So ini ialah 3 senarai utama kalau lihat rajah di atas global dan juga Malaysia. So sexual harassment dianggap sebagai dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi dari segi gender issue dan equality, manakala keganasan seksual adalah dan nombor 2, manakala yang ketiga adalah ada sedikit berbeza, which is physical violence, maknanya keganasan terhadap wanita sama ada berlaku oleh suami, partner ataupun even keluarga. Dan juga sementara di Malaysia top issue ialah sexualization of women in the media, dilihat sebagai boleh menyebabkan kita dianggap sebagai gender issue di Malaysia tahun 2018. Dan ini diikuti oleh faktor-faktor yang lain. Apakah pula impak wabak COVID-19 kepada sektor pekerjaan? Bahawa kita juga telah mengetahui bahawa sekarang kita berhadapan dengan wabak pandemik COVID. Jadi ini secara langsung dan juga tidak langsung telah menjejaskan kesesamaan jantina dan juga hak wanita. Wabak sebenarnya telah menambah ketidaksesamaan jantina ini sama ada dia seorang wanita atau gadis. Jika dia wanita mungkin dia sukar untuk bekerja, pekerjaannya juga hilang, tapi pada masa yang sama mereka terpaksa mengambil tanggungjawab menjaga keluarga. Itu juga dengan seorang gadis, peluang mereka untuk mungkin belajar dengan baik dan juga mungkin untuk mendapat pendapatan adalah menurun. Jadi ini meliputi beberapa aspek termasuk ekonomi, kesihatan, keselamatan beliau sendiri dan juga perlindungan sosial. Jadi of course jika kita melihat beberapa lihat rajah ini oleh ILO, International Labour Office 2020, impact on crisis on the hardest hit sector
sektor for Malaysia, ini adalah beberapa sektor yang sangat impactnya sangat tinggi. Ini adalah antara medium tinggi dan juga medium dan juga agak rendah. Jadi wholesale dan retail, repair motor vehicles and motorcycles, manufacturing, accommodation, hotel and so on, real estate. Jadi kalau faktor-faktor ini terlibat dan juga wanita bekerja di dalam faktor ini, mereka kehilangan kerja atau mungkin mereka diturunkan gaji akibat mereka tidak boleh hadir penuhnya di tempat kerja. Apabila waktu PKP, mereka terpaksa mungkin bekerja di rumah atau hanya datang bila diperlukan. Jadi menurunkan gaji mereka pada harian atau bulanan. Oleh itu, report ini menyatakan bahawa kita perlu libatkan wanita dan juga organisasi yang mementingkan hak wanita dalam perancangan melawan wabak, termasuk juga aspek perancangan dan juga pembuat pilihan, decision making. Kita juga harus memberi perhatian tentang masalah unpaid work yang telah dilaksanakan oleh wanita, kerana ini patut dimasukkan dalam model ekonomi baru dan juga perancangan baru dengan memikirkan bagaimana impak kehidupan akibat COVID ini kepada wanita dan juga gadis. Jadi kesan wabak ini berbeza antara lelaki dan juga wanita, di mana tanggungjawab menjaga keluarga menjadi lebih besar apabila di mana wanita terpaksa memainkan lebih banyak jam di rumah untuk melihat kepada keperluan anak-anak dan juga keluarga berbanding dengan lelaki. Kesan langsung juga berlaku kepada keganasan domestik. Ini terutama berlaku kepada keluarga yang menghadapi masalah kerumitan kewangan dan juga tekanan akibat sama ada substance abuse oleh pihak suami atau keluarga, dan juga di dalam rumah yang mungkin terlalu sempit menyebabkan banyak konflik berlaku antara ibu, ayah dan juga anak-anak. Apabila ini berlaku, kita lihat apabila COVID mereka ni tidak dapat keluar rumah, jadi mereka mempunyai kurang akses untuk mendapatkan rawatan, guaman dan juga melaporkan kepada polis. Malah terdapat banyak aduan yang jika mereka melaporkan kepada polis atau pihak berwajib tidak mendapat perhatian yang sepenuhnya. Jadi kesan ini kelihatan seolah mempunyai wabak yang lebih ketara kepada wanita. Jadi contoh survey 2020 yang telah dilangsung semasa wabak COVID. Telinita statistik ini berlaku tiap-tiap tahun dan ini ialah contoh yang berlaku pada 2020. Sebenarnya banyak kes tidak diketengahkan dan banyak kes telah diselesaikan hanya melalui percakapan di radio dan tidak dilakukan sebagai aduan bertulis. Jadi ini antara sebab yang berlaku ni adalah kerana kesukaran untuk wanita atau gadis itu mengadu. Mereka juga perangkap bersama pemangsa atau penyebab kepada keganasan ataupun ketidaksamaan ini, dan ini boleh sama ada menjadi ayah mereka, suami, partner ataupun keluarga termasuk anak laki-laki. Jadi kesan-kesan ini menyebabkan lebih pada impak negatif kepada wanita itu sendiri. Jadi mereka suka melapor kepada polis atau pihak berkuasa dan jika mereka melaporkannya jika tidak ada tindakan ataupun tidak ada apa-apa tindakan daripada pihak yang menerima laporan. Jadi kerana dalam setengah-setengah society atau setengah-setengah masyarakat, komuniti mereka sendiri juga tidak menggalakkan laporan ini dibuat kerana ini mengelakkan perasaan malu dan sebagainya, dan juga tiada tindakan pihak atasan. Kita sebagai komuniti dan juga keluarga, jika ada masalah-masalah ini, mereka memerlukan sokongan dan juga bantuan emosi serta sosial. So, ini adalah contoh statistik pada 2020 melihat dari segi sexual harassment, rogol, mental health issues, domestic violence dan others. Jadi hanya ditulis di sini ialah 44 kes. Tapi pada pendapat peribadi saya ini adalah lebih kecil. Jika dilaporkan dalam 44, kemungkinan 90% lagi tidak dilakukan atau hilang begitu saja. Jadi apakah impak kesan shilling jika mereka bekerja ini, apakah impak dia dari segi shilling effect dan juga pekerjaan apakah dia kesan shilling ini? Kesan shilling ini adalah seperti satu penghalang yang tidak jelas, imaginary, yang tidak tertulis, yang menyekat kepada pembangunan dan juga kenaikan pangkat seorang wanita itu. Ini terutama di kalangan wanita dan juga mereka yang daripada golongan minoriti. Contohnya orang asli, contohnya daripada golongan warga emas dan so on. So ini berbagai sebab, antaranya ialah dekatan agama, budaya dan adat. Contohnya sebagai seorang wanita, mereka tidak boleh minum kopi atau pergi golf dan sebagainya jika mereka Muslim. It will look bad, things like that. Jadi nampak kurang sopan jika
jika wanita itu terlalu agresif, dia akan pula diadu domba sebagai seorang wanita yang terlalu agresif, kurang hajar dan sebagainya. So ini adalah kesan-kesan ceiling yang boleh berlaku. So the glass ceiling effect ni, environment for working women so 2020 or latest. Jadi dilihat kalau dari segi average on developed countries, here Malaysia tak masuk pun dekat sini, tapi kalau kita lihat yang paling so-called setara ni ialah contohnya Sweden dan of course di mana negara-negara yang lebih tekan dengan sama ada budaya ataupun adat mereka mempunyai nilai-nilai yang berbeza-beza. So apakah masa depan wanita dan juga pekerjaan? Jika dilihat dari segi wawasan wanita dalam pekerjaan, apakah masa depan yang kita boleh anticipate atau kita boleh jangka dengan penglibatan wanita? Dari segi global akan lihat bahawa pendapatan GDP this is targeted for 2025. Jika penglibatan wanita ini boleh meningkat sama seperti lelaki, dijangka kita akan ada pertambahan sebanyak $28 trilion globally. Dan pada 2018 dalam satu keynote address at Women's Economic Conference Malaysia, di mana Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan bahawa proyeksi mereka pada tahun 2030 government target akan comprise about 30% of the workforce. Jadi ini diterbitkan beberapa tahun lepas dalam NST. So dari segi women working age population in the workforce, kalau kita lihat pada tahun 2016 memang ramai lelaki berbanding dengan wanita. Ini juga dapat dilihat di Malaysia. Dan kalau wanita dianggap memainkan peranan yang hampir sama dengan lelaki, bermakna almost 80%, ekonomi dunia akan berkembang sebanyak 28 trilion US dollar. Dan apakah model penglibatan wanita pada masa hadapan? Dalam 2018 mereka nyatakan ini adalah sangat jauh ketinggalan. Dan antara sebab yang ketinggalan ini berlaku, kalau lihat ini ialah Malaysia, kurang tindakan bersepadu daripada kerajaan, tidak ada sokongan daripada komuniti ataupun majikan. Wanita juga dianggap tidak menonjol apabila membuat keputusan, dan peranan wanita masih tidak diketengahkan walaupun mereka memberi pendapat. So ini antara hasil darapan beberapa survey yang dilakukan di kalangan negara. Dan penglibatan dalam pekerjaan, wanita secara umumnya terlibat dalam kerja-kerja yang bergaji rendah, kurang kemahiran dan juga tidak terjamin, di mana mereka mempunyai job security yang lebih tinggi. Jadi kurang pelibatan dari segi peranan membuat keputusan, sama ada terutama dalam bidang sains dan juga teknologi. Manakala wanita global, wanita secara umumnya global banyak terlibat dalam bidang perkhidmatan, services, iaitu almost 62%, pertanian 35%, industri 13.5%, dan bilangan mereka atau dalam posisi-posisi besar seperti CEO atau pimpinan, parlimen hanya 23%, CEO syarikat hanya 4% saja. Dan ini dilihat pada 2016 yang dilakukan oleh ILO. So dari segi kesimpulan, wanita masih mengalami diskriminasi wanita, gender di tempat kerja, dan antara isu yang paling besar ialah pencapaian pendidikan wanita itu sendiri, dan juga penglibatan sebesar mana penglibatan mereka dalam perancangan dan juga membuat keputusan untuk diri dan juga keluarga. Kesan ini adalah dilihat semakin buruk semasa wabak pandemik COVID, di mana kesan ini adalah sangat ketara kepada golongan wanita. Ini perlu penglibatan menyeluruh daripada government dari segi perundangan dan juga campur tangan kerajaan. Terima kasih.